Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Omar Fazilah bin Muhammad, metrik nombor 258818. InsyaAllah pada petang yang mulia ini, saya mewakili sebahagian daripada sahabat-sahabat kumpulan saya ingin membentang tugasan yang telah dipertanggungjawab kepada kami. Tajuk tugasan kami pada kali ini ialah isu penyebaran berita palsu berkenaan dengan COVID-19. Dan insyaAllah kumpulan kami akan mengupas tentang pengenalan. Seterusnya isu penyebaran berita palsu berkenaan dengan COVID-19. Seterusnya undang-undang komunikasi tentang COVID-19. Seterusnya cadangan penyelesaian dan akhirnya kesimpulan. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat sekalian, umum mengetahui berkenaan dengan COVID-19 ini merupakan satu isu global seluruh dunia yang telah memberi kejutan kepada jutaan penduduk dunia pada tahun 2020, di mana virus coronavirus ini, COVID-19, mudah merebak dengan pantas dan cepat dan sehingga menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Berbagai kawalan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan seperti perintah kawalan pergerakan dan akhirnya menyebabkan ada di antara pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan kerja. Malah ada juga pekerja-pekerja yang bekerja dari rumah. Seterusnya timbul juga isu penyebaran berita-berita palsu mengenai COVID-19, ya, terutama di dalam media sosial. Yang sesungguhnya, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini telah melanggar undang-undang negara kita di mana di bawah Akta Komunikasi Multimedia 1998. Sekian pengenalan daripada saya dan akan diteruskan oleh sahabat-sahabat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul bin Hassan, nombor metrik 258664, akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan topik penyebaran berita palsu berkenaan dengan COVID-19. Untuk makluman umum, seperti yang kita sedia maklum, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini adalah diwujudkan adalah bertujuan bagi menggalakkan matlamat dasar kebangsaan dan industri komunikasi serta multimedia. Oleh demikian, pewujudan akta ini adalah bagi rangka kerja polisian serta pengawasalian bagi menyokong matlamat dasar kebangsaan berkaitan dengan industri komunikasi dan multimedia. Selain itu, yang diwujudkan adalah bagi kuasa serta fungsi Suruhanjaya Komunikasi serta Multimedia dalam menjalankan kuasa serta tata cara dalam pentadbiran di akta ini. Oleh demikian, penyebaran segala berita palsu ataupun cerita yang tidak benar adalah dikategorikan sebagai kes jenayah mengikut Akta Berita Palsu 2018. Namun akta berkenaan sudah dimansuhkan oleh kerana debat dianggap sebagai menghalang kebebasan bersuara yang diiktiraf dalam Perlembagaan Persekutuan. Bagi banyak pihak termasuk Institut Akhbar Malaysia adalah tidak setuju sama sekali akta dalam menyekat dia berkongsi berita bersama masyarakat bagi menangani penyebaran berita palsu dan berita-berita lain. Maka jika wujud berita palsu lagi, suspek boleh didakwa mengikut akta lain seperti Akta Komunikasi Multimedia 1998 serta Akta Hasutan 1948. Oleh yang demikian, bagi sebarang penyebaran berita palsu atau berita tidak ditentu sahih perlu dah diambil tanggungjawab bagi setiap masyarakat Malaysia sebelum ia disebarkan atau disalurkan. Oleh demikian, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah mewujudkan laman sesawang rasmi melalui laman portal di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tujuan mengenal pasti kesahihan sebarang berita untuk ditentu sahih sebelum ia disebarkan melalui media sosial ataupun melalui akses internet. Dengan itu, setiap
masyarakat Malaysia perlulah mengambil tanggungjawab serta lebih prihatin dalam menyebarkan segala maklumat dengan tepat serta sahih sebelum ia tidak disalahgunakan untuk khalayak umum. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidin Nur Hakim bin Muhammad Sadri, nombor matrik 259703. Saya akan menyambung pembentangan berkenaan undang-undang komunikasi, iaitu penyebaran berita palsu berkenaan COVID-19. So ini rakan saya pernah membincangkan, iaitu berkenaan dengan Akta Komunikasi 1998 dan matlamatnya. Menurut kata Menteri Komunikasi Multimedia, iaitu Datuk Syafruddin Abdullah, bahawa kempen advokasi di seluruh negara menerusi program Klik dan Bijak akan terus diperhebatkan bagi menyemai pengguna internet secara berhemah dalam kalangan penggunaan media sosial di negara ini. Berdasarkan hujah dan penulisan ini membincangkan kes salah laku media sosial berkaitan COVID-19 pada 11 Jun 2020. Sebanyak 330 penafian dan penyiasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai berkaitan wabak coronavirus, iaitu COVID-19 di negara ini. Kota Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata jumlah itu direkodkan oleh Pasukan Respon Pantai PRP, Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, yang ditubuhkan bagi melindungi penyebaran berita palsu berkaitan wabak tersebut. Kementerian Kesihatan Malaysia memuji ramai netizen yang telah bersama-sama dengan kerajaan dengan memerangi COVID-19. Namun begitu, terdapat segelintir netizen yang tidak bertanggungjawab menyebar maklumat palsu, fitnah dan lebih serius ada juga yang menghasut orang ramai untuk tidak akur kepada peraturan dan nasihat yang diberikan seperti yang dimaklumkan oleh Wabi Menteri Keselamatan. Sehingga 11 Jun 2020, sebanyak 266 kes siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. 30 kes telah didakwa di mahkamah, 11 diberikan noti amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Tambah lagi, pada laporan berita harian online pada 24 April 2020, sebanyak 24 kes penyebaran COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP didakwa di mahkamah. Menteri Kanan berkata sebanyak 238 kertas kesihatan berkaitan berita palsu COVID-19 dibuka hingga 24 April 2020 berbanding 237 kertas kesihatan pada hari sebelumnya. Daripada jumlah itu, sebanyak 170 masih dalam siasatan, 24 kes didakwa di mahkamah dan 13 mengaku bersalah. Sebanyak 11 kes diberikan noti amaran. Tidak pasti, jangan berkongsi. Itulah yang disebut-sebut oleh kerajaan dan pihak PDRN serta SKMM akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu berkenaan COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, berkata usaha bagi menangani kekeliruan salah faham dan kalangan masyarakat dilakukan menerusi Pasukan Maklum Balapan PRP selian KKMM. Orang ramai boleh membantu membendung penurunan berita palsu dengan menyalurkan maklumat kepada PRP di talian yang disediakan oleh PRP dan layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita. Polis Diraja Malaysia, PDRM dan SKM Malaysia akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syahrul Azri bin Mustafa, nombor matrik saya 259687. Saya akan menyambung tentang cadangan penyelesaian masalah berkenaan dengan berita palsu tentang COVID-19. Penyebaran berita palsu dikategorikan sebagai kes jenayah mengikut Akta Berita Palsu 2018. Namun akta berkenaan sudah dimansuhkan kerana ia dianggap menghalang kebebasan media dan kebebasan bersuara yang diiktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan. Banyak pihak termasuk Institut Akhbar Malaysia MPI tidak bersetuju dengan akta yang menyekat hak media berkongsi berita bersama masyarakat bagi menangani penyebaran berita palsu, SIP dan lain-lain. Maka, jika wujud lagi berita palsu, suspek boleh didakwa mengikut akta lain seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Hasutan 1948. Kebiasaannya, jika berita palsu disebarkan melalui internet, suspek akan dituduh mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan jalur lebar atau internet untuk penyebaran berita tidak benar atau menyebarkan berita yang boleh membahayakan keselamatan negara. Akta 1998 ini membenarkan kerajaan menyekat berita yang dianggap menimbul keraguan kepada masyarakat. Tetapi, pada 2016, Badan Peguam Malaysia menyatakan
Menimbulkan keraguan atau kekeliruan adalah tidak membahayakan dan suspek tidak boleh dituduh mengikut Seksyen 233 Akta berkenaan. Hal ini termasuklah dengan berkenaan dengan COVID-19. Bagi penyelesaian masalah bagi berita palsu berkenaan dengan COVID-19 ini, kami telah peroleh dua, iaitu yang pertama, seseorang digalakkan untuk membuat aduan terus kepada pihak pengendali atau pemilik kandungan tersebut. Jika tiada maklumat mengenai pengendali atau pemilik kandungan tersebut dapat diperolehi secara terus di laman tersebut, seseorang dinasihatkan untuk menggunakan perkhidmatan laporan penyalahgunaan atau report abuse yang disediakan di dalam laman tersebut. Ini adalah kerana laporan sendiri dari pihak tuan dan puan adalah lebih diutamakan oleh mana-mana pihak pentadbiran laman sesawang. Yang kedua, seseorang boleh membuat aduan kepada MCMC dengan menyertakan dokumen sokongan dan maklumat terperinci mengenai kandungan yang diadukan. Salinan email atau surat yang telah dihantar kepada pihak pemilik atau pentadbir laman web atau pihak berkuasa lain juga patut disertakan. Seseorang boleh membuat aduan kepada SKMM di laman web http://aduan.skmm.gov.my/ atau mana-mana saluran aduan yang disediakan oleh MCMC. Pihak SKMM akan mengkaji aduan tersebut dan akan membantu pihak tuan-puan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pihak MCMC akan memaklumkan penerimaan aduan tuan-puan berserta dengan nombor rujukan dalam masa 3 hari selepas aduan diterima, iaitu pengesahan untuk aduan melalui laman web atau portal aduan MCMC akan diterima dalam masa 1 hari. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Khairul Nizam bin Basaruddin. Nombor metrik 242651. Tugasan saya adalah untuk memberi pandangan dan hujan kes mengenai penyebaran berita palsu COVID-19. Pada pandangan pertama saya adalah seseorang digalakkan untuk membuat aduan terus kepada pihak pengendali pemilik kandungan tersebut. Jika tiada maklumat mengenai pengendali pemilik kandungan tersebut, dapat diperoleh secara terus di laman tersebut. Seseorang dinasihatkan untuk menggunakan perkhidmatan laporan penyalahgunaan atau report abuse yang disediakan di dalam laman tersebut. Ini ialah kerana laporan sendiri dari pihak tuan-puan adalah lebih diutamakan oleh mana-mana pihak pentadbiran laman-laman sesawang. Pada pandangan kedua saya adalah seseorang boleh membuat aduan kepada MCMC dengan menyertakan dokumen sokongan dan maklumat terperinci mengenai kandungan yang diadukan. Salinan email, surat yang telah dihantar kepada pihak pemilik pentadbir laman web ataupun pihak berkuasa lain juga patut disertakan. Seseorang boleh membuat laporan kepada SKMM di laman web http://aduan.skmm.gov.my atau mana-mana saluran aduan yang akan membantu pihak tuan-puan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pihak MCMC akan dimaklumkan penerimaan aduan tuan-puan berserta dengan nombor rujukan dalam masa 3 hari selepas aduan diterima. Pengesahan untuk aduan melalui laman web portal aduan MCMC akan diterima dalam masa 1 hari. Itu adalah pandangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah membentangkan isu penyebaran COVID-19, isu berita palsu tadi, kepada hadirin dan hadirat yang sudi mendengar pada hari ini. Terima kasih. Saya Muhammad Hakim bin Nur Rashid, 258647, ingin membuat satu rumusan berkenaan dengan berita palsu penyebaran COVID-19 ini, yang mana pihak kerajaan berusaha bertungkus lumus di dalam menangani salah laku ataupun penyebaran berita palsu di dalam komunikasi dan multimedia. Sebab itu wujudnya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Maka usaha-usaha kerajaan di dalam membantras perkara-perkara yang tidak baik di dalam multimedia dan komunikasi amat digalakkan dan amat dialu-alukan daripada masyarakat berkenaan penyebaran berita palsu tersebut. Untuk buat masa sekarang, penyebaran berita palsu berkenaan COVID-19 ini perlu menjadi titik tolak kepada
pihak kerajaan, pihak NGO dan profesion yang mahir di dalam perkara-perkara berikut, supaya perkara penyebaran berita palsu di dalam COVID-19 ini menjadi satu titik tolak yang mana kita pihak kerajaan boleh mengambil tindakan yang berat kepada individu-individu maupun kumpulan-kumpulan yang tertentu yang menyebabkan huru-hara, kecoh, kacau bilau di dalam negara dan di dalam masyarakat di Malaysia ini. Oleh itu, satu pendekatan yang baru, makna kata selepas usaha COVID-19, sekarang ni kita masih di dalam COVID-19. So, kita mungkin tengah bersatu untuk menghapuskan dan menjaga kita sama kita untuk mengurangkan COVID-19. Selepas ini, pihak kerajaan perlu mengambil tindakan yang tegas seperti yang dilakukan kepada penyalahgunaan alkohol. Mana-mana individu yang menggunakan alkohol akan diambil tindakan yang berat. Maka itu adalah satu tindakan yang bagus daripada kerajaan. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk isu ini, penyebaran berita palsu perlu menjadi satu titik tolak berkenaan dengan isu tersebut. Dengan itu, kami berharap kepada pihak kerajaan, badan profesion dan NGO agar bersatu hati untuk menjadikan Malaysia ini terhindar, terlindung dan mengurangkan penyebaran berita palsu di dalam Malaysia ini akan menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Terima kasih daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.